Akhirnya orang yang berakidah, yang berfahaman macam saya akan dianggap sebagai Wahabi. Atas sebab apa? Atas sebab saya mempercayai dan beriman Allah beristiwa di atas arasy. Di atas konsep saya beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala ada wajah yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya yang tak beriman dengan istiwa itu dengan istaula, memerintah dah. Kita faham istiwa adalah istiwa. Istiwa bukan istaula, bukan memerintah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang demikian. Di sana Allah menyatakan dialah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran. Quran tadi ni yang dia kata la raiba fih. Quran tadi ni yang dia kata dia beristiwa di atas arasy, dia mempunyai kedua belah tangan yang menggenggam, yang mencampak, dia ada wajah dan sebagainya, yang menyatakan arasy-Nya berada di atas air. Dia yang membawa nabinya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dia yang bawa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra daripada Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit. Hari ini tuan-tuan dengar ceramah dalam media masa. Ada sebahagian asatizah berceramah tentang Isra Mi'raj. Cerita Nabi ke Baitul Maqdis, cerita Nabi naik langit pertama, jumpa siapa, kedua, tiga, tujuh, jumpa Khalil Ibrahim, jumpa Allah. Di penutup dia menyatakan itu semua penceritaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas daripada langit. Tak nampak? Ceramah 2 jam Isra Mi'raj, penutup last Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Jangan faham tak? Ceramah tu sejam, budak-budak duduk dengar ceramah. Nabi naik ke langit. Soalan Pak Isa apa? Nabi naik langit pertama, jumpa siapa? 2, jumpa siapa? 3, jumpa siapa? Jumpa siapa di langit yang ke-7 di Baitul Ma'mur. Naik lagi ke Raf-Raf Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi di atas daripada arasy. Last penutup Allah wujud tanpa tempat. Akidah mana? Falsafah mana yang bawa? Kitab mana? Ulama besar mana yang bawa? Allah wujud bila makan. Sedangkan Allah menyatakan Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Allah yang menyatakan yang demikian. Allah itu juga yang sama yang menyatakan pada ayat yang ke-7 daripada surah Ali Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Di antara ayat-ayat yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat muhkam, ayat-ayat hukum. Dan itulah pokok-pokok dalam Al-Quran. Dan ada yang lainnya dinamakan dengan ayat mutasyabihat. Ayat yang mungkin ada kesamaran yang kita tak faham. Sebagaimana wa kana arsyu 'alal ma'. Arasy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Kita tak faham. Serahkan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu untuk mempanjangkan pembicaraan. Kita tak mampu untuk nak faham bagaimana mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj tu bagaimana keadaannya? Pertemuan yang bagaimana? Sebagai tuan-tuan tengok baru ada diskusi dibuat di Kuwait. Diskusi yang dibuat di satu tempat, mendatangkan empat orang moderator, membicarakan tentang tajuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bincang 4 jam tuan-tuan. Penyudahlah. Tak tahu nampak ke tak nampak. Tak tahu tengok dengan dahi yang ada di depan, dagu yang terletak ke, mata yang memandang. Allah mendatangkan cahaya menampakkan menampakkan jasad bagi apa? Menampakkan zat bagi Allah Subhanahu wa taala ke, ataupun cahaya yang datang seperti mana gunung. Panjang bahas. Lalah kali tak tahu nampak ke tak nampak Tuhan. Sedangkan hadis jelas menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman pada hari akhirat akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Perlu bahas tak? Tak perlu bahas. Tak perlu bahas dah bagaimana kita nak pandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia Maha berkuasa. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala boleh buat apa cara sekalipun untuk dia nak bagi makhluknya untuk memandang zatnya yang mulia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada ayat-ayat yang mutasyabihat,
ada ayat-ayat yang ada kesamaran. Allah Subhanahu wa taala mencerdikkan diri kita, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya kecenderungan ataupun condong kepada kesesatan, orang-orang yang allazina fi qulubihim zayghun, ada di dalam dirinya kesamaran, ada di dalamnya condong kepada kesesatan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mencari fitnah yang ada di sebalik ayat-ayat yang mutasyabihat ini untuk dijadikan sebagai perkara untuk didiskusikan ataupun perkara untuk dibahaskan, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka akan cuba ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wilih, cuba untuk mendatangkan kesamaran dan juga keraguan, dan akhirnya cuba untuk membawa fitnah di dalam masyarakat. Akhirnya orang yang berakidah, yang berfahaman macam saya akan dianggap sebagai Wahabi. Atas sebab apa? Atas sebab saya mempercayai dan beriman Allah beristiwa di atas arasy. Di atas konsep saya beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala ada wajah yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya yang tak beriman dengan istiwa, itu dengan istaula, memerintah dah. Kita faham istiwa adalah istiwa bukan istaula, bukan memerintah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang demikian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini peranan kita. Ini perjuangan kita. Ini yang perlu untuk kita sampaikan. Ini yang perlu untuk kita tarik sebanyak mana manusia menuju ke jalan dan manhaj yang sebenar yang digariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas apa yang telah digariskan oleh Allah dalam Ali Imran ayat yang ke-7. Bagi mereka yang ada kepada condong kepada kesesatan, mereka akan cuba menimbulkan fitnah. Ini jelas Allah menyatakan hal yang demikian. Wa batigha at-ta'wilih, dan mereka akan cuba meletakkan takwilan yang panjang sehingga akhirnya manusia tidak memahami apa itu sifat bagi Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan keadaan zatnya di dalam Al-Quran. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tetapi yang benar, yang hanya mengetahui takwilan yang sebenar, maksud yang sebenar di sebalik wajah, di sebalik tangan, di sebalik istiwa, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar gembira lagi kepada kita dengan menyatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Bagi mereka yang rusuh fil ilmi, bagi mereka yang mendalam ilmunya di dalam urusan agama dan pemahaman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyatakan yaqulu amanna, ya Allah, ya Tuhan kami beriman kepadamu ya Allah, di atas setiap ayat dan baris serta huruf yang engkau nyatakan di dalam Al-Quran. Kullum min indi rabbina, karena kami tahu ya Allah bahawa yang menurunkan Al-Quran adalah kamu, yang menyampaikan Al-Quran, yang menurunkan daripada lauh mahfuz, daripada lauh mahfuz ke Baitul Izzah dalam satu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar, bukan orang lain yang menurunkan Al-Quran secara sekaligus daripada lauh mahfuz, tempat simpanan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, ke Baitul Izzah, daripada langit ke langit dunia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Baitul Izzah ke dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan sepanjang selama 23 tahun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita yang beriman, orang yang mendalam ilmunya, yang faham, yang tahu la raiba fih, tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin, akan memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Mereka akan menyatakan yaqulu amanna bihi, kami beriman dengan setiap baris ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kullum min indi rabbina, kerana yang menurunkan itu bukan orang lain. Yang menurunkan Al-Quran yang kita baca pada saban hari di bulan Ramadan, setiap hari kita cuba untuk sentuh dan memperbanyakkan berapa halaman untuk kita habiskan. Yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak akan memikirkan yang demikian, tak akan jadi yang demikian, melainkan mereka yang diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala.